Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi sambungan siri video saya menjelaskan buku saya Zikir Selepas Solat Antara Sunnah dan Bid'ah. Kita masih lagi dalam bab adab berzikir dan kali ini dalam video ini saya ingin berkongsi sesuatu yang tak ada dalam buku, yang ini bid'ah. Adab berzikir. Apakah yang dimasukkan dengan bid'ah? Ialah apabila seseorang itu menganjurkan adab berzikir tanpa dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi merupakan sesuatu yang dibuat-buatnya oleh dirinya atau oleh gurunya atau mana-mana ustaz ke tok syekh ke dan sebagainya, ya. Jadi bid'ah ini saya rujuk kepada komen daripada salah satu video. Sebenarnya ada 3 video. Adab berzikir ni ada 3 video kan, bahagian pertama, kedua, ketiga. Jadi daripada salah satu video ada yang komen sebagaimana di sebelah saya sekarang ni. Nama orang yang memberi komen saya padam, sebab kita bukan tuju kepada individu tetapi kita ingin mengambil iktibar daripadanya supaya kita dapat kenal bid'ah dan dapat menjauhinya. Jadi beliau menulis, adab sebelum zikir, Kapten terlupa macam mana nak mensucikan makam kodrat Allah dalam diri. Allah Maha Suci. Sebab itu kita perlu mensucikan diri sebelum berzikir. Maknanya saya telah berkongsi adab-adab berzikir bahagian 1, kedua, ketiga. Lalu beliau berkata saya ni terlupa adab berzikir tentang macam mana nak mensucikan makam kodrat Allah dalam diri kita. Allah Maha Suci, sebab itu kita perlu mensucikan diri sebelum berzikir. Baik, mensucikan di sini ada 2 maksud. Jika yang dimaksudkan ialah suci dari sudut fizikal, dari sudut fizikal, yang ini suci dari hadas kecil dan hadas besar. Okey, ingin saya maklumkan bahawa dari sudut hukum fiqh, para ulama sepakat bahawa boleh berzikir. Boleh berzikir kepada Allah meskipun seseorang itu dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid, ya. Saya bacakan di sini kata-kata Imam An-Nawawi daripada kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Imam An-Nawawi, tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Link bagi rujukan saya ini dalam kotak description. Beliau menulis para ulama kaum muslimin sepakat bahawa membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir yang lainnya diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang haid. Beliau menulis lagi, menurut para ulama Syafi'iyah, jika orang yang junub atau wanita haid mengatakan pada seseorang dengan panggilan yang serupa dengan ayat Quran, yang dimaksudkan bukan untuk membaca Al-Quran tetapi sebagai panggilan atau gelaran, ia dibolehkan. Demikian juga bagi wanita yang haid dan orang yang junub boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika tertimpa musibah. Namun jika dimaksudkan bukan untuk tilawah, maknanya kita ucapkannya ketika mendengar berita musibah. Dia tak kata pula Al-Fatihah. Imam An-Nawawi ni mazhab Syafi'i. Bila mendengar sesuatu musibah, saudara semuslim kita ditimpa satu musibah seperti kematian ahli keluarga, Imam An-Nawawi, imam besar dalam mazhab Syafi'i, tak pula anjurkan Al-Fatihah, tetapi inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini daripada ayat Quran, yang ini surah Al-Baqarah ayat 156. Namun boleh mengucapkannya sebagai ucapan apabila mendengar berita kematian ataupun apa-apa musibah, asalkan ia bukan dimasukkan untuk tilawah. Demikian juga apabila menaiki kenderaan. Dibolehkan membaca subhanallazi sakhkhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang ini merujuk kepada surah Az-Zukhruf
ayat yang ke-13. Okey. Demikian juga boleh membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 201. Jadi dibolehkan bagi orang yang junub dan wanita yang haid membaca mana-mana ayat daripada Al-Quran jika tujuannya bukanlah untuk tilawah tetapi untuk doa, untuk menaiki kenderaan, untuk mengucapkan apabila mendengar sesuatu musibah. Okey, tapi ini saya lanjutkan sikit sebagai info tambahan. Fokus kita ialah perenggan pertama itu, para ulama kaum muslimin sepakat bahawa membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir yang lainnya diperbolehkan bagi orang yang junub dan wanita haid. Dalilnya adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir dalam semua keadaan, dalam segala keadaan, ya. Jadi jika yang dimasukkan oleh tuan menulis komen itu kebersihan dari sudut fizikal, suci daripada hadas besar ataupun hadas kecil, itu adalah tidak betul, ya. Sebenarnya boleh berzikir. Kemudian mungkin ataupun saya rasa inilah yang beliau masukkan, yang ini bersih dari sudut rohani, bersih dari sudut spiritual. Yang ini menimbulkan tanda soal kerana zikir itu sendiri antara peranannya, antara tujuannya ialah untuk membersihkan rohani kita. Jadi jika sebelum nak zikir dah kena bersih, macam mana pula tu? Padahal antara tujuan zikir itu sendiri ialah untuk membersihkan rohani kita. Sebagai contoh, bila kita bertahlil la ilaha illallah, kita membersihkan akidah kita bahawa tiada Tuhan ataupun tiada apa-apa yang berhak disembah melainkan Allah. Orang-orang yang duk sembah kubur, orang-orang yang duk sembah kepada ahli kubur dengan rangka berdoa kepadanya, bukan berdoa kepada Allah untuknya, tetapi berdoa kepadanya. Sebab doa itu sendiri adalah satu ibadah dan tidaklah seseorang itu berdoa melainkan kepada apa yang disembah olehnya. Maka la ilaha illallah itu akan membetulkan kesalahan akidahnya itu. Demikian juga tasbih, yang ini subhanallah, kita mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, daripada sebarang kesamaan dengan makhluk dan sebagainya. Demikian juga tahmid, kita memuji Allah bahawa semua yang Allah lakukan adalah baik. Meskipun sebahagian perkara tu pada penilaian kita sebagai manusia adalah tidak baik, kita tetap memuji Allah. Demikian juga dengan takbir, kita membesarkan Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kita membesarkan manusia, kita takut kepada bos, kita takut kepada sesama manusia, tetapi kepada Allah kita tidak takut. Lalu kita bertakbir Allahu Akbar. Jadi zikir itu sendiri antara peranannya, antara tujuannya ialah untuk membersihkan rohani kita. Jadi macam mana pula sebelum zikir kena bersihkan rohani? Kan padahal zikir itu sendiri tujuannya ialah untuk membersihkan rohani kita. Okey, tak apa. Jadi itu komen beliau, maka saya pun membalas. Okey, saya balas dengan gambar kedua. Saya kata boleh berikan dalilnya daripada Al-Quran atau Sunnah. Kita tanya dulu, kita tak mau jadi kes macam ustaz yang serban besar tu kan. Dia kata kaum Wahabi ni baca hadis yang sebenarnya tak ada, lafaznya salah. Lepas tu dia ketawa-ketawa kan. Tengok-tengok ada hadis tu dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi kita tanya dulu, mungkin ada dalil yang saya terlepas pandang. Lalu saya tulis, jika tiada dalil, maka ia bukan kerana saya terlupa, tetapi kerana saya tidak mengajar bid'ah kepada umat Islam. Saya tidak akan membuat-buat hukum sendiri, adab sendiri, atau cara sendiri untuk disampaikan. Yes, semuanya ada daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini respon saya, okey, ataupun reply saya. Kemudian beliau membalas balik. Okey, gambar ini. Okey. Beliau menulis, dah terbukti tuan cut and paste sahaja. Memanglah saya cut and paste, tapi saya cut and paste daripada Al-Quran dan As-Sunnah.
Sebenarnya lah bukanlah kad. Kalau kad tu hilang terus daripada aplikasi atau semua software yang saya guna. Saya copy and paste dan saya copy and paste ayat Quran dan hadis. Saya berbicara tentang agama, saya berbicara tentang adab berzikir, sudah tentu saya copy and paste daripada Al-Quran dan hadis. Takkan saya nak copy and paste daripada sumber-sumber lain. Okey. Ini bukan bid'ah. Kalau dipimpin seorang guru aulia, bid'ah apa? Ilmu kerohanian dan ketuhanan perlu guru ahlinya dan kita berbaiat. Kalau tak kenal diri sendiri dan Tuhan ke mana? Kalau tak kenal diri sendiri dan Tuhan, ke mana zikir pergi? Allah itu dekat. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita ikut kepada orang yang tulis komen ni, kalau guru yang mengajar, kalau guru yang sampaikan kena ada adab, kena ada membersihkan rohani apa terlebih dahulu sebelum berzikir, itu bukan bid'ah. Okey, itu bukan bid'ah. Bid'ah ni kalau macam mana tu? Padahal kalau kita mengkaji, kebanyakan bid'ah muncul daripada guru-guru, muncul daripada ustaz, muncul daripada ustazah, muncul daripada tuan guru. Kerana apa? Sebab masing-masing ingin menyampaikan satu teori agama, satu amalan agama yang dengan itu mereka menjadi masyhur, yang dengan itu nama mereka disebut-sebut. Sebab kan, oh ini petua daripada ustaz sekian-sekian, ini zikir daripada ustazah sekian-sekian, ini amalan daripada tuan guru sekian-sekian kan. Jadi nama mereka jadi masyhur. Kalau sebut daripada Rasulullah, orang pun ni Rasulullah ajar zikir macam ni. Alah, nama aku tak sebut pun, tak glamour lah jadinya. Jadi kebanyakan bid'ah, orang awam jarang-jarang nak buat bid'ah. Kebanyakan bid'ah adalah daripada orang agama itu sendiri. Dan satu contoh di sini ialah bagaimana guru kepada orang yang menulis komen ini sendiri membuat satu bid'ah bahawa sebelum berzikir tu hendaklah membersih diri sendiri terlebih dahulu. Yang mana saya rasa yang dimasukkan ialah bersih dari sudut rohani, bukannya bersih dari sudut hadas besar ataupun hadas kecil. Apabila diterima begitu saja, bahawa kalau guru dah ajar, confirm bukan bid'ah, saya teringat kepada ayat 31 surah At-Taubah. Rangkap pertama, ayat 31 surah At-Taubah, surah yang ke-9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Bermaksud mereka mengambil padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Okey, terhadap rangkap pertama ayat Quran ini terdapat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Nombor dalam sunannya nombor 3020 atau penomboran lain nombor 3095 dengan darjah yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi unuqi salibun min zahabin. Adi berkata, aku mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara di leher aku ada salib yang diperbuat daripada emas. Okey, Adi ni dahulunya orang Kristian, orang Nasrani yang telah pun memeluk Islam. Lalu apabila dah peluk Islam, satu hari tu beliau mendatangi Nabi SAW dan di lehernya masih ada salib. Mungkin pada ketika beliau masuk Islam pakai baju yang tutup, jadi tak nampak salib di situ ya. Okey, dan Nabi ni SAW ialah apabila saja baginda nampak kemungkaran, kesalahan, baginda akan tegur saat itu juga. Tak ada nak tunggu-tunggu, nantilah kita cari suasana yang harmoni sikit. Nantilah kita cari, aku tak kenal sangat dia, kita geng kan. Ini orang baru masuk Islam ni. Kan? Terus-terus Nabi tegur. Nabi kata apa? Ya Adi, itrah anka hazal wasana. Wahai Adi, buanglah, campaklah daripada diri engkau berhala itu. Jadi terus Nabi tegur dan Adi pun terus membuangnya. Ini kalau kita ikut akidah yang betul, tauhid yang betul. Kalau ikut akidah dan tauhid yang sebahagian umat Islam sekarang ini,
Tak apa, yang penting kita berakidah Allah Tuhan yang sebenar. Tak apa benda-benda semua ni kan. Kan boleh minta tolong daripada pokok, asalkan berakidah Allah yang akan tolong. Kan boleh minta tolong daripada orang mati, wali, nabi, syekh apa semua tu. Boleh doa direct pada orang mati, asalkan berakidah Allah yang memakbulkan. Jadi samalah bagi mereka, boleh saja orang Islam pakai salib, asalkan berakidah Tuhan yang sebenar ialah Allah, ni pakai saja kan. Tetapi akidah yang betul yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah salib itu pun dibuang meskipun Adi pada ketika ini sudah pun memeluk Islam. Okey, sudah pun memeluk Islam. Jadi dua pengajaran di situ ya. Satu, tak ada kita nak panggil akidah ke teori ke apa ke, buat lain tapi keyakinan dalam diri lain. Tak ada. Apa yang dalam hati tu terbukti melalui mulut dan juga ucapan kita. Tak ada hati lain, mulut cakap lain, perbuatan fizikal itu lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW apabila nampak terus-terus akan tegur, tidak akan tangguh-tangguh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bila nampak kesalahan, kemungkaran, terus tegur. Sebab kita ini termasuk diri saya, bila nampak kesalahan, kita akan fikir 10 alasan untuk tidak menegur. Nanti dia kata aku ni ustaz ke? Nanti tak jadi kawan lagi dah. Nanti dia ni baru masuk Islam, nanti dia meninggalkan Islam. Nanti dia macam-macam alasan kita fikir. Sama ada kita sendiri fikir ataupun syaitan yang mari bisik. Akhirnya kemungkaran, kesalahan yang dibuat itu tidak ditegur langsung. Mungkin kawan tu kawan baik kita, office mate kita yang banyak tolong kita apa semua, mungkin ahli keluarga kita sendiri, mungkin saudara mara kita sendiri. Tapi atas 10, 20 alasan yang kita bermain dalam fikiran kita, kita tak tegur dia. Padahal itu adalah kawan baik kita. Padahal itu adalah saudara mara ke ahli keluarga ke apa ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila nampak kesalahan terus tegur. Tegur dengan hikmah lah, bukanlah suruh hantam ke, suruh pergi tarik buang ke apa ke, tapi tegur. Okey, jadi inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sikap inilah adanya apa yang disebut sebagai sunnah taqririyah. Yang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila lihat sahabat buat sesuatu dan baginda diam, bererti itu dibolehkan, dan itu disebut sebagai sunnah taqririyah. Kerana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sahabat tu buat benda tak betul, akan serta-merta menegur. Okey, macam contoh hadis yang kita baca ni. Kalau baginda tak tegur, berarti it is okay to do it. Maknanya boleh dibuat ya. Jadi beberapa pelajaran daripada hadis ni. Baik, kemudian Adi menerangkan bahawa ni mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey, wa sami'atuhu yaqra'u fi surati Bara'atun. Okey, nama lain bagi surah At-Taubah ialah surah Bara'ah. Okay. Yang kita baca tadi tu, ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, yang kita baca tadi kan. Qala, lalu Rasulullah bersabda. Dalam satu riwayat lain, Adi ada bertanya, wahai Rasulullah, kami ataupun padri-padrinya dulu, rahib-rahibnya dahulu tidaklah menyembah kami dulu tidaklah menyembah padri dan rahib-rahib kami, sebab ayat ini menyebut tentang kaum ahli kitab. Ittakhazu, mereka mengambil, ahbarahum, ahli ilmu ke padri ke, waruhbanahum, rahib-rahib mereka, arbaban, sebagai Tuhan, min dunillah, selain daripada Allah. Lalu Adi berkata, tak, kami tak mengambil, kami tak sembah pun kepada padri, kepada rahib, tidak pun ya. Okey, itu dalam riwayat lain. Dalam riwayat Tirmizi, terus Rasulullah SAW bersabda, qala ama innahum lahum yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu iza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa iza haramu alaihim syai'an haramuhu. Bermaksud, okey, adapun sesungguhnya mereka memang tidak menyembah padri-padri itu, akan tetapi kebiasaannya apabila mereka menghalalkan sesuatu untuk mereka, lalu mereka turut menghalalkannya, dan apabila mereka mengharamkan sesuatu ke atas mereka, lalu mereka pun mengharamnya. Maknanya apabila padri rahib itu menghalalkan sesuatu, mereka terus menerima tanpa mereka semak
Dalam kitab Injil macam mana? Dalam kitab Taurat macam mana? Apabila padri dan rahib mereka tu mengharamkan sesuatu ke atas mereka, mereka pun menerimanya sebagai haram tanpa mereka menyemak, tanpa mereka tanya dalil daripada Injil ataupun Taurat, atas sebab mereka taat sami'na wa ta'na kepada padri dan kepada rahib mereka. Padri kata halal, okey halal. Padri kata haram, okey haram. Tanpa mereka semak dalam kitab mereka sendiri, itu sudah dikira sebagai menyembah padri mereka, menyembah rahib mereka. Okey, jadi ini saya nak bawa sebagai dalil bagaimana salahnya sikap orang yang menulis komen tadi tu, bahawa ia bukan bid'ah kalau dipimpin oleh seorang guru. Tidak. Apa yang guru kamu cakap, sebesar mana pun, sehebat mana sekalipun guru kamu tu, tetap kena sebab. Kalau guru kamu membawa satu adab berzikir yang ini macam dikatakan mula-mula tu ya, mensucikan dahulu makam kodrat Allah dalam diri apa semua, kalau tak ada dalil, ia adalah bid'ah, maka perlu ditolak. Okeylah, atas dasar kita menghormati guru, menghormati syekh, tanya dulu syekh ada dalil ke? Kan? Tak ada dalil, tolak. Jangan diterima, jangan pula diamalkan, janganlah pula disampaikan. Okey, jadi penting ya, ingat surah At-Taubah ayat nombor 31. Surah At-Taubah ayat nombor 31. Sebab itu kita, para pencinta sunnah, kita ahli sunnah wal jamaah, sentiasa bertanyakan dalil. Sentiasa bertanyakan dalil supaya kita ni tidak menjadi sebagaimana yang dikritik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangkap pertama surah At-Taubah itu, rangkap pertama ayat 31 surah At-Taubah tu, dan tidak juga menjadi sebagaimana kaum ahli kitab yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmizi hadis nombor 3020 ataupun nombor lain hadis nombor 3095. Tapi sayang sekali apabila kita minta dalil, mereka itu yakni ahlul bid'ah wal jamaah memanggil kita Wahabi. Tengok Wahabi ni asyik-asyik tanya dalil. Padahal tanya dalil tu adalah perkara yang betul berdasarkan ayat Quran dan hadis yang datang bersamaan dengannya ya. Okey, kita kembali ya kepada komen. Alright. Seterusnya, beliau menulis perlu kenal diri dalam diri dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Al-Quran surah Baqarah 269. Ini hanya peringatan sahaja. Jangan beribadah tanpa ilmu, rugi. Jadi sebuah bacaan saja. Takut solat kita rohani mengikut jasmani, kan tak betul. Yang ini ni dia guru, dia duk ikut guru, tapi tak ikut guru bahasa Melayu ke terlebih dahulu sebelum menulis komen. Okey, tak apa. Kita ke surah Al-Baqarah ayat 269. Surah kedua ayat 269. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, yu'til hikmati man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Bermaksud Allah memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak, khairan katsiran. Okey, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Persoalannya di sini, apakah yang dimasukkan dengan hikmah dalam ayat 269 surah Al-Baqarah itu? Okey, rujukan saya seterusnya ialah tafsir Ibnu Katsir. Saya copy and paste daripada tafsir Ibnu Katsir. Antara lain, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahawa maksud hikmah di situ ialah pengetahuan berkenaan Al-Quran, menyangkut nasikh dan mansukhnya, muhkam dan mutasyabihnya, muqaddam dan muakhirnya, mana yang awal mana yang akhir, halal dan haram, serta perumpamaan-perumpamaan lain. Beliau juga berkata hikmah itu ialah tafsir, yakni tafsir bagi Al-Quran. Okey, dalam riwayat lain oleh Mujahid, beliau berkata hikmah itu ialah perkataan yang benar lagi tepat. Hikmah itu ialah perkataan yang benar lagi tepat.
Okey, dalam riwayat lain Mujahid juga berkata yang dimasukkan dengan hikmah bukanlah kenabian tetapi ilmu fiqh dan juga Al-Quran. Fiqh ni boleh bermasuk kefahaman, fiqh juga boleh bermasuk hukum hakam agama. Riwayat lain daripada Abul Aliyah mengatakan bahawa hikmah ialah perasaan takut kepada Allah, kerana takut kepada Allah merupakan puncak dari segala hikmah. Okey. Abdullah Ibnu Mas'ud pula berkata, puncak hikmah adalah takut kepada Allah. Okey, sama juga ya. Dalam satu riwayat lain, hikmah itu ialah Al-Quran dan pemahaman mengenainya. Nak sama jugalah. Jadi, walaupun tafsiran berbeza-beza, tetapi it all points to the same direction lah. Okey. Seterusnya, Ibrahim An-Nakhai berkata bahawa hikmah ialah pemahaman. Sedangkan Abu Malik berkata hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga pandangan daripada Zaid ibnu Aslam bahawa hikmah ialah akal. Malik mengatakan, sesungguhnya terdetik di dalam hatiku bahawa hikmah itu adalah pengetahuan mengenai agama Allah dan merupakan perkara yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hati manusia sebagai rahmat dan karunia-Nya. Sebagai penjelasannya, dapat dikatakan bahawa engkau menjumpai seorang lelaki pandai dalam urusan duniawinya jika dia memperhatikannya, sedang engkau menemuinya yang lainnya lemah dalam perkara duniawi tetapi berpengetahuan dalam masalah agama dan mendalaminya. Allah memberikan yang ini kepada lelaki yang pertama dan memberikan yang itu kepada lelaki yang kedua. Pada garis besarnya, hikmah adalah pengetahuan mengenai agama Allah. Jadi ringkasnya, sebahagian orang tu bijak dalam urusan dunia, sebahagian orang tu bijak dalam urusan agama. Orang yang bijak dalam urusan agama itulah orang yang Allah berikan hikmah. Ini salah satu tafsiran. Setelah semua itu, Imam Ibn Katsir merumuskan pendapat yang sahih sehubungan dengan arti hikmah dalam ayat ini ialah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, iaitu bahawa hikmah itu tidak khusus menyangkut kenabian sahaja, melainkan pengertian hikmah itu umum, lebih umum dari itu, dan memang paling tinggi adalah kenabian. Kerasulan lebih khusus lagi, tetapi pengikut para nabi memperoleh bahagian dari kebaikan ini dan berkat mengikutinya ataupun disebabkan mereka mengikutinya ya. Jadi ringkasnya, secara kesimpulan oleh Imam Ibn Katsir bahawa hikmah dalam ayat ini adalah lebih umum, tidak khusus kepada kenabian, tidak khusus kepada kerasulan sahaja, meskipun kita boleh kata yang kerasulan dan kenabian itulah hikmah paling tinggi, tetapi ia lebih umum dan para pengikut Nabi yang dok ikut sunnah Nabi inilah yang memperolehi kebaikan yang paling banyak. Okey. Jadi inilah hikmah yang dimasukkan dalam ayat 269 surah Al-Baqarah. Okey. Jadi saya jawab pula seterusnya. Okey, saya reply. Saya kata, saya tanya dalil. Tuan jawab apa tu? Okey, berdasarkan ayat 2269 ni lah, maksudnya surah Al-Baqarah ayat 269. Berdasarkan ayat ini jugalah kami meninggalkan bid'ah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah hikmah yang sebenar. Kemudian beliau membalas lagi. Dalilnya adalah diri kita sendiri. Tu dia. Macam mana tu? Kalau kita mengaji kitab-kitab usul fiqh, bidang usul fiqh, dalil tu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, kemudiannya ada masalah mursalah, adanya uruf, adanya dan beberapa lain lah kan. Tapi sekarang ni dalilnya ada diri kita sendiri. Boy. Okey. Tak payah cari jauh-jauh. Nanti sesat. Kalau diberi dalilnya, makna yang tersirat saya perlu huraikan. Itu sebab perlu guru. Teruskan pengajaran tuan yang tak bertuhan ini. Amboi, saya duk ajar pengajaran sesuatu yang tidak bertuhan. Memang 269 betul. Jadi yang saya jelaskan ayat 269 tu betul lah tu.
bahawa berdasarkan ayat 269 inilah kami meninggalkan bid'ah dan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan belum dapat hidayah. Okey, sebab pintu hati masih tertutup. Okey. Ingat dah pandai sangat. Ilmu milik Allah. Ya, sebab tu saya copy and paste daripada Al-Quran dan Sunnah saja, bukan saya copy and paste daripada mana-mana lain ataupun daripada penjelasan para ulama seperti mana kita baca penjelasan Imam An-Nawawi tadi kan. Dan sekian yang boleh bacalah, beliau telah melalut entah ke mana pula kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran yang saya nak bawa di sini ialah bid'ah itu ialah apabila seseorang itu mengambil ajaran gurunya tanpa menyimak apakah dalilnya. Sama-sama kita telah rujuk surah At-Taubah rangkap pertama ayat 31 surah At-Taubah dan hadis Adi bin Hatim yang mengikutinya, bagaimana pentingnya dalil. Tak kisah guru tu bersanad ke, bertasbih ke, apa-apalah yang, sebab orang kita ni entah kenapa kriteria dia guru yang bagus ialah konon ada sanad. Padahal macam video saya yang lain saya telah katakan, any Tom, Dick and Harry can claim dia ada sanad. Mana-mana Ahmad Arumugam Chong boleh mendakwa dia ada sanad. Tak ada siapa pun yang semak sanadnya itu sahih. Okey. Dan perpakaian, ada serban besar, ada pula rantai yang bawa pada tasbih, itu guru. Guru cakap confirm betul, guru tidak akan ajar bid'ah. Ini yang salah fahamnya tu ya. Dan kemudian dia bagi ayat Quran apa semua, padahal berdasarkan ayat Quran itulah sepatutnya dia mencari hikmah yang sebenar ya, macam kita jelaskan tadi kan daripada tafsir Ibnu Katsir. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berguru dalam agama memang penting, tetapi berhati-hatilah kerana kebanyakan bid'ah. Sebab orang awam jarang-jarang nak buat bid'ah. Jarang-jarang, mereka ikut guru saja. Okey, kebanyakan bid'ah, saya nak kata 100%, so taklah pula. Kebanyakan bid'ah bermula daripada guru, bermula daripada ustazah, daripada ustaz, daripada tok syekh, daripada tok wali dan semua itulah. Okey, jadi berhati-hatilah. Maka itulah sedikit perkongsian saya. Maka dalam bab adab berzikir ini, we stick, kita berpegang teguh, gigit dengan geraham, bukan dengan gigi kacip, senang terlepas, gigit dengan geraham sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang saya telah bacakan hadis-hadisnya dalam video sebelum ni. Adab berzikir bahagian pertama, kedua dan ketiga, berpegang teguh meskipun tak ada guru ajar. Nak guru buat apa? Sebab ayat Quran tu yang kita baca, surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 205, clear cut, mudah nak faham. Tak faham, baca tafsir Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir menjadi guru kita bagi memahami ayat tersebut. Kemudian hadis-hadis yang saya bacakan itu clear cut. Orang putih sebut self-explanatory, boleh faham sendiri. Jangan membodohkan diri. Tak boleh, kena ada guru. Guru ajar, tengok guru ajar mengarut macam mana. Okey. Baik, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Moga-moga sahabat kita ni pun, saya padam nama dia, moga-moga beliau juga mengambil iktibar. Ya, guru itu penting, tetapi carilah guru yang copy and paste daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sehingga sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.